seorang yang sangat dihormati. Haji Taib lahir di Batu Sangkar, Minangkabau pada tahun 1925. Terdidik dalam bidang agama dan seorang usahawan ataupun orang kaya Melayu yang terkenal. Dia dilahirkan pada Batu Sangkar tahun 1925. Tahun 1943, dia berhijrah ke Kuala Lumpur. Bila dia berhijrah ke Selangor, dia menyertai gerombolan pertama Raja Abdullah datang pugar Kuala Lumpur. Oleh kerana dia seorang hartawan, dia seorang usahawan, maka Raja Abdullah bagi dia kawasan ni. Itu dinamakan Lorong Haji Taib. Jadi pada tahun pertama orang Melayu memugar kawasan ni sebagai kawasan penduduk Melayu, dia diketuai oleh seorang usahawan Melayu yang sangat terkenal yang datang daripada Batu Sangkar di Indonesia. Jadi bila kawasan ini menjadi kawasan pelacur, menjadi kawasan menyedihkan kerana dulu dia telah pun diaksas dan telah dipugar oleh seorang yang bernama Haji Taib, iaitu usahawan. Sebahagian mengatakan dia juga seorang ulama. Dia mendirikan surau dan masjid dalam kawasan ini, dan kawasan ini digunakan untuk pengajian agama. Walaupun Haji Taib juga adalah orang Melayu yang pertama, antara orang Melayu yang terawal mempelopori perniagaan biji timah di Kuala Lumpur. Jadi selain daripada Yap Aloi, sejarah menulis dengan jelas Haji Taib yang mempelopori kawasan ni, yang kemudian pada tahun 60-an dan 70-an, 80-an, 90-an menjadi kawasan dadah, adalah seorang yang sangat terbilang. Seorang Melayuan yang datang daripada Batu Sangkar, terdidik dalam bidang perniagaan, seorang yang sangat baru akhlak agamanya, dan seorang yang menjadi pelabur Melayu yang terawal dalam memugar pelombongan biji timah di Kuala Lumpur. Jadi untuk saudara tahu bahawa Lorong Haji Taib yang disinariokan dengan berbagai sudut gelap sebenarnya adalah seorang lelaki yang terhormat, seorang lelaki yang hebat dari segi pencapaian keusahawanannya. Dia adalah disebut antara orang Melayu terawal yang melaburkan wangnya bagi menghidupkan penguasaan orang Melayu dalam sektor pelombongan timah. Jadi dia ni antara orang Melayu yang melabur dalam timah di Kuala Lumpur. Berarti tak betul kalau sejarah mengatakan orang Melayu datang berdagang timah sepenuhnya dikuasai oleh orang Cina. Tak betul. Kerana Haji Taib adalah salah seorang yang menjadi pelabur utama bagi projek mendapatkan timah di sekitar Kuala Lumpur. Dan dia adalah delegasi yang awal menyertai Raja Abdullah memugar kampung baru ni, hinggalah kawasan ni diberikan sebagai kawasan dia, kerana dia ada duit, dia ada modal, dia ada pengaruh, dia ada seorang yang bersifat ketua, dia memimpin, maka Lorong Haji Taib ni dinamakan sebenarnya nama dia. Itu untuk membetulkan. Saya harap anak cucu Haji Taib berasa bangga walaupun hampir 4 dekad kawasan ni gagal dipelihara sesuai dengan nama Haji Taib yang sangat dihormati. Saya bangga kalau satu hari kawasan ni mengembalikan maruah kita dengan mengatakan apalah Kuala Lumpur dengan KLCC saja. Apakah Kuala Lumpur dengan segala menara Mara kalau Kuala Lumpur bukan dengan kawasan hebat Haji Taib. Orang Melayu yang berjaya dalam 3 perkara, iaitu pertama adalah agamanya, kerana di sini juga dianggap sebagai kawasan pendidikan agama apabila kampung pertempatan Melayu dipugar pada tahun 1857 di Kuala Lumpur. Yang kedua adalah kerana selain daripada agama adalah kerana beliau adalah pemimpin Melayu, kerana dia datang bukan daripada kerabat diraja. Apabila Raja Mahdi dan juga Raja Abdullah bergeser, Raja Mahdi bawa Raja Abdullah datang memugar, dia adalah orang yang datang sebagai genuine entrepreneur, iaitu usahawan Melayu tulen yang memulakan perniagaannya berjaya di Selangor. Kemudian pada usia 20-an dia datang kemari dan kemudian dia menjadi seorang tokoh perniagaan, di mana salah satu perniagaan dia yang disebut paling berjaya adalah pelaburan dia dalam sektor timah. Jadi saya harap anak saya nanti yang malam ni jadi kru, kawan-kawan dia, Syifan yang masih ada, sebelum kita tutup mata kita dapat lihat Haji Taib kembali menjadi Haji Taib yang sepatutnya menjadi sebahagian daripada legasi Melayu Kuala Lumpur. Apalah kita nak berbangga-bangga dengan segala macam menara, tuan-tuan, yang kita bina sedangkan asas sejarah kita abaikan. Apalah yang kita nak banggakan dengan bangunan-bangunan tinggi mencucuk langit, tembus langit pun. Tetapi asas foundation orang Melayu dari segi perekonomian, kerana dia bapa ekonomi Melayu, dari segi kerana dia orang Melayu yang datang dan pertama melabur dalam sektor timah. Ini sejarah tulis, tak boleh tipu. Cuma macam mana kita nak naratifkan sejarah. Sebab tu saya stream dengan saudara supaya saya boleh naratifkan sejarah, memposisikan sejarah menjadi sesuatu yang berharga. Kerana mustahil kita nak biarkan Lorong Haji Taib kekal, sedangkan kita tahu sejarah telah menulis bahawa dia adalah lelaki yang datang daripada Batu Sangkar, Indonesia, terdidik dengan agama yang baik, dan datang apabila dia pugar kawasan ni, Tuanku Sultan bagi dia kawasan ni,
Dan dia menjadikan kawasan ini dengan 3 peradaban sangat penting. Satu adalah kepimpinannya, kerana beliau adalah seorang pemimpin. Kemudian di sinilah dibangunkan surau dan tempat pengajian agama. Dan yang ketiga, dia adalah Melayu tunggal yang melabur dalam sektor timah melalui wangnya dan kemudian membentuk kekayaan ekonomi yang sangat luar biasa. Jadi itulah bebelan saya sikit berkongsi sejarah dalam dunia gelap Jalan Cokit ataupun Jalan Haji Taib yang saya anggap kata kalau sekarang sepenuhnya menarik kerana berbeza dengan tahun 80-an, 90-an ketika saya jadi wartawan. Sekarang dah makin baik. Tapi saya haraplah kita orang Melayu yang berada di Kuala Lumpur, jangan lupa bahawa Haji Taib adalah kebanggaan. Kerana orang boleh bercakap apa saja. Tetapi jangan lupakan Haji Taib kerana dia adalah entrepreneur tulen Melayu yang pertama datang ke Kuala Lumpur pada 1857 melabur dalam sektor-sektor ekonomi termasuk ekonomi yang asas Kuala Lumpur iaitu biji timah.